Kumpulan kami telah memilih tema iaitu keluarga, manakala tajuk ialah isu pembuangan bayi dalam kalangan remaja di Malaysia. Baiklah, untuk bahagian pengenalan, pembuangan dan pembunuhan bayi adalah antara jenayah yang paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sejak lebih 10 tahun lalu, media mula memaparkan insiden pembuangan bayi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, khususnya si hamil dan penyebab kehamilan itu. Bayi yang lahir dan tidak diingini dibuang dan ditemui dalam keadaan tidak bernyawa, di tempat kotor seperti di dalam tong sampah, dikerumuni semut di atas rumput, hanyut di dalam sungai, diganggu binatang buas, dibuang dalam tandas, ditanam, dan terdapat juga bayi terbuang yang ditemui dalam keadaan hidup yang ditinggalkan di masjid, di hadapan pintu rumah orang, dan sebagainya. Senario tragis ini menunjukkan betapa dahsyatnya pelakuan ini. Hasil daripada kelahiran tidak sah taraf itu lahir di luar nikah ataupun bagi menyembunyikan bukti perbuatan zina yang telah dilakukan. Masalah pembuangan bayi sangat berkait rapat dengan pelbagai isu lain berkaitan remaja-remaja. Contohnya, kehamilan remaja, pornografi, permulaan seksual yang awal, aktiviti seksual yang meningkat dalam kalangan remaja. Sungguh pun wujud undang-undang keras malang kehamilan, remaja dan pembuangan bayi, laporan menunjukkan secara purata lebih 100 orang bayi dibuang setiap tahun. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia, satu laporan kes pembuangan bayi dalam tiap 3 hari cumalah apa yang tampak di permukaan, kerana ia cuma menzahirkan kes-kes yang telah dikenal pasti. Memandangkan isu ini dibaluti kerahsiaan, kita tidak dapat membayangkan pun betapa banyaknya kejadian yang benar-benar berlaku di seluruh negara. Memandangkan banyak kes biasanya tidak dilaporkan. Sejak zaman Arab Jahiliyah lagi, kita dapati gejala tidak beretika ini telah dilakukan khususnya terhadap bayi serta anak-anak perempuan atas faktor keagamaan masyarakat pada masa itu. Akan tetapi, gejala pembuangan bayi kini berbeza dengan senario yang berlaku pada zaman jahiliyah. Ini adalah kerana pembuangan bayi ini dilakukan atas desakan hawa nafsu manusia itu sendiri yang terlibat dengan aktiviti perzinaan. Pembuangan bayi dan pengguguran merupakan langkah terbaik yang difikirkan oleh sesetengah pihak bagi menyembunyikan kelahiran mereka. Kini, gejala pembuangan bayi diperkatakan semula berikutan semakin ramai bayi yang ditemui sama ada dalam keadaan hidup atau mati di merata tempat. Siapakah yang terlibat dalam isu pembuangan bayi dalam kalangan remaja di Malaysia? Yang paling utama ialah ibu bapa. Ibu bapa perlu memupuk anak-anak mereka dengan sentiasa mengajar mereka dan menunjukkan contoh yang baik di hadapan anak mereka. Ibu bapa seharusnya memberi perhatian, kasih sayang dan bimbingan sepenuhnya kepada anak-anak mereka, terutama pada peringkat umur remaja. Sekiranya ibu bapa sibuk, mereka tidak perlu mengabaikan anak-anak mereka. Sebaliknya, perlu memantau tindakan dan pergerakan serta meluangkan masa bersama-sama mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga terlibat dalam isu pembuangan bayi dalam kalangan remaja di Malaysia. Kerajaan pula perlu menguatkuasakan undang-undang dan mengenakan hukuman maksimal ke atas pasangan yang berzina, seperti mengenakan hukuman sebat. Hukuman yang setimpal harus dilaksanakan supaya memberi pengajaran kepada remaja yang terlibat dan juga kepada remaja-remaja yang lain. Akhir sekali, isu pembuangan bayi dalam kalangan remaja di Malaysia juga melibatkan media massa. Dalam mengejar arus permodanan, kemeluk pembuangan bayi tidak harus dipandang sepi. Pihak media massa hendaklah menyekat program-program hiburan yang boleh merosakkan akhlak remaja, seperti filem-filem yang mengandungi adegan-adegan lucu yang boleh menyebabkan kadar gejala sosial meningkat. Seterusnya, meningkatkan lagi kadar pembuangan bayi. Terdapat 4 bentuk bagaimana bentuk interaksi pembuangan bayi berlaku. Yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya mengajak melakukan aktiviti negatif di luar batasan agama. Yang kedua ialah sikap masyarakat yang secara mengkritik dan menghukum turut menyebabkan pembuangan bayi berlaku. Yang ketiga ialah sikap ingin tahu remaja.
Remaja pada zaman sekarang lebih gemar mencuba sesuatu yang baru. Remaja berfikir selepas mencuba sesuatu menjadi lebih matang. Akhirnya, kurang didikan dan kefahaman agama. Pedoman hidup menyebabkan hilang haluan dalam kehidupan remaja. Dan remaja pada zaman sekarang terlibat dalam gejala sosial seperti pergaulan bebas. Hal ini akan menyebabkan perempuan mengandung sebelum mempunyai segala ikatan yang sah. Remaja membuang bayi semata-mata mahu menghilangkan bukti hubungan slip mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Abdul Jalil. Pada hari ini saya akan membentangkan kenapa interaksi dalam komuniti wujud. Hal ini kerana berlakunya interaksi sosial dalam masyarakat. Secara ringkasnya, interaksi sosial melibatkan dua orang, dan jika hanya melibatkan seorang, tidak akan berlakunya interaksi sosial. Namun bagi isu pembuangan bayi dalam kalangan remaja, berlakunya interaksi antara individu dengan individu. Hal ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu yang pertama adalah interaksi remaja dengan kawan. Contohnya bagi pasangan kekasih, remaja perempuan akan mempercayai pasangannya. Hal ini telah menyebabkan mereka terpaksa mengikuti segala permintaan pasangannya yang akan menyebabkan berlakunya kes rogol. Seterusnya adalah interaksi remaja dengan keluarga. Contohnya berlakunya konflik antara ibu bapa. Hal ini telah menyebabkan hubungan mereka renggang dan tidak akan wujudnya keharmonian dan kasih sayang dalam keluarga. Kesannya mereka akan berani keluar rumah dan terbabit dengan aktiviti yang akan menyumbang dalam kes pembuangan bayi. Sekian sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina Munira binti Saharuddin, S58650, akan menerangkan di mana berlakunya interaksi sosial dalam kajian ini. Mengikut laporan yang saya dapati, interaksi sosial yang berlaku dalam kajian ini ialah berlaku di beberapa buah negeri di Malaysia, iaitu yang pertama, Selangor, Kuala Lumpur, Sabah dan juga Perak. Negeri-negeri ini telah mencatatkan statistik pembuangan bayi yang sangat tinggi. Pada tahun 2011 hingga 2012, jumlah pembuangan bayi di negeri Selangor mencatatkan paling tinggi, iaitu sebanyak 25 kes, dan kedua tertinggi iaitu Johor sebanyak 13 kes. Jumlah ini meningkat pada setiap tahun. Interaksi sosial yang berlaku di kalangan golongan remaja yang masih muda akibat terjerumus dalam masalah sosial seperti ini. Golongan ini juga telah memberikan tanggapan yang negatif masyarakat kepada ahli keluarga dan masa depan remaja-remaja yang tersebut. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, perbuatan membuang bayi di mata tertepat adalah salah satu jenayah yang paling zalim dan keji serta lebih hina tarafnya daripada haiwan. Malah, haiwan lebih baik daripada itu kerana mengasihi dan memelihara anaknya dan sanggup mati demi keselamatan dan nyawa anak-anaknya. Langkah yang lebih berkesan perlu diambil oleh semua pihak untuk membendung gejala sosial agar tidak ada lagi anak-anak luar nikah yang dilahirkan untuk biar dan tidak mendapat kasih sayang sewajarnya. Mudah-mudahan perlu dikuatkuasakan dengan lebih serius bagi membendung permasalahan ini.